Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini cikgu sambung unit 9 kerjasama masyarakat global. Hari ini kita akan membincangkan cabaran untuk melaksanakan kerjasama tersebut dan kesan sekiranya kita tidak menjalankan kerjasama di peringkat global. So first we go through very deep in cabaran bekerjasama dalam masyarakat global. What are the challenges? Pertama, of course, bila kita ada kerjasama antara Malaysia dengan negara luar, sebagai contoh antara Malaysia dengan negara yang kita pernah ada pengalaman, negara Jepun. Pengaruh negatif budaya luar mungkin di peringkat kini kuranglah ataupun tak banyaklah program pendidikan di pertukaran pelajar tu pengaruh negatif. Lebih banyak pengaruh positif. Tapi dia ada perbezaan budaya, contohnya berpakaian. Mungkin bagi sesetengah budaya tiada aurat, means you boleh tengok seseorang tu berpakaian yang boleh diterima oleh masyarakat dia, boleh diterima oleh budaya di tempat dia, tapi kita agak kurang sopan. So itu antara contoh cabaran dia. Yang kedua ialah perbezaan bahasa. So, pernah terjadi program pertukaran pelajar datang ke sekolah kita dari Thailand. Mereka tak boleh langsung berbahasa Inggeris, apatah lagi berbahasa Malaysia. So sangat sukar pada masa tersebut, perlukan translator pada masa tersebut. So itu adalah antara benda tu bagus sebab kita akan belajar serba sedikit tentang negara orang. Dalam masa yang sama mereka juga akan belajar benda yang baru. Tapi dia ada cabaran, ada challenging. Perbezaan norma masyarakat ini, pertama adalah dari segi budaya, dari segi bahasa ada cabaran. Kedua ialah dari segi politik. Perbezaan sistem pentadbiran negara, perbezaan ideologi dan pemikiran, perbezaan peraturan dan undang-undang. Saya bagi contoh yang paling ketara antara Malaysia dan Brunei. Brunei kuasa mutlak terletak pada Sultan Hassanah Bolkiah. So dari segi peraturan dan undang-undang pun agak berbeza, bukan agak jauh berbeza, tapi mereka sudah mempraktikkan undang-undang Islamik yang dipanggil hukum hudud. So ideologi pemikiran mereka memang akan sepenuhnya patuh kepada sultan tanpa ada soal. Bukannya kata di Malaysia ni kita tak patuh pada sultan, tapi dari segi sistem pentadbiran negara ada perbezaan. So ini juga antara cabaran yang kita hadapi bila kita buat kerjasama dengan negara luar. Seterusnya ialah dari segi ekonomi. Perbezaan nilai mata wang, perbezaan sumber ekonomi, perbezaan teknologi dan produktiviti, of course. Sebagai contoh, kalau kita buat kerjasama antara Malaysia dan England dari segi bidang teknologi. Teknologi mereka adalah saya bagi contoh teknologi automotif. Teknologi automotif di London ataupun di United Kingdom, mereka jauh lebih tinggi teknologi high tech. Sangat mahal untuk produce something yang mereka boleh produce. Kalau kita nak buat di Malaysia, dia jadi sangat mahal. Apatah lagi dari segi nilai mata wang. Nilai mata wang pound dengan ringgit Malaysia jauh beza. So ini antara contoh cabaran dari segi ekonomi.
Macam mana kita nak produce something atau buat something yang didapati di London, di Britain, nak buat di Malaysia atau kita local made, dia jadi sangat mahal. So ini adalah contoh cabaran dia punya, cabaran kerjasama. Dan lastly, boleh katakan geografi, perbezaan bentuk muka bumi sesebuah negara, perbezaan zon masa dunia, perbezaan iklim sesebuah negara. Ini lebih kepada iklim lah. Contohnya Malaysia ni negara yang beriklim khatulistiwa. Mungkin bagi kita paling sejuk kita duduk di Malaysia ni 24 degree Celsius. Waktu malam mungkin boleh jadi kalau sejuk di Cameron tu 18-17 degree Celsius tu kita rasa sejuk dah. Tapi kalau kita buat kerjasama dari segi antara Malaysia dengan negara yang ada salji, mereka di sana negatif. Temperature dia sampai negatif. So mungkin ada kekangan untuk kita buat kerjasama dengan negara mereka. Mereka juga dalam masa yang sama ada cabaran jika datang ke Malaysia dari segi suhu, dari segi kelembapan kulit mereka tu, dia jadi tak sesuai. So selain daripada tu, antara yang cabaran antara yang paling utama, antara contohnya ialah makanan. Bila kita buat kerjasama dengan negara luar, contohnya program pertukaran pelajar, contoh pelajar Melayu Islam pergi ke Korea, buat sistem program pertukaran pelajar, nak dapatkan makanan halal, dia jadi problem. Dia kan bukan problem besar pun, tapi itulah cabaran. Dia bukannya satu benda yang tak boleh diselesaikan, tapi boleh diselesaikan, tapi ada challenging. Seterusnya, cikgu nak terangkan tentang kesan jika kita abaikan kerjasama dalam masyarakat global. Cikgu go through dulu, nanti kita bagi contoh. Sukar merwujudkan hubungan baik antara negara. Bila kita tak buat kerjasama, of course lah, tak baik antara satu-satu negara. Keselamatan global tidak terjamin. Wujud jurang pembangunan antara negara. So, ada jurang pembangunan antara negara. Masyarakat hidup dalam kelompok masing-masing. Kemampuan sesebuah negara dipandang rendah. Sikap kepedulian masyarakat global semakin pudar. Perpaduan global sukar dicapai dan tiada peningkatan dalam kemajuan teknologi. Saya bagi contoh antara Malaysia dengan Indonesia. Hampir sama dari segi budaya, dari segi cuaca, dari segi latar belakang masyarakat. Tapi kalau kita abaikan kerjasama ni, walaupun banyak benda yang nampak sama, tapi inilah yang kita akan hadapi sekiranya kita tak lakukan kerjasama yang baik dengan negara Indonesia. Macam mana kita nak pastikan keselamatan kita, border laut antara Malaysia dengan Indonesia tu selamat. Jurang pembangunan, maksudnya sekarang ni kita merasakan Malaysia ni maju ke hadapan, tapi tanpa kita sedari, Presiden Indonesia sekarang, Bapak Joko Widodo ataupun lebih dikenali dengan Jokowi, sedang memacu Indonesia ke depan, mengalahkan Malaysia, sedang memacu Indonesia mengalahkan Malaysia sekarang ni. So kita kena aware dengan benda tu. Mungkin satu masa nanti, dulu suatu ketika dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, ramai pendatang daripada Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja. Peluang pekerjaan banyak, gaji pemahal, kehidupan lebih bagus, kemudahan pun lebih bagus. Tapi masa akan datang, boleh jadi akan datang awak juga boleh apply kerja di Indonesia. Bahkan sekarang ni semakin ramai rakyat Malaysia yang duduk di Malaysia
tapi company ataupun bekerja dengan syarikat di Jakarta. Mereka travel every week, kadang-kadang work from home, buat kerja di Malaysia, ada appointment ataupun ada mesyuarat baru pergi ke Jakarta, so sudah berlaku. So in the future we don't know, mungkin you juga akan ke sana. Tak jadi masalah, bagus. Cuma kita tak nak benda-benda yang macam ni. Kemampuan sesebuah negara dipandang rendah. Kita tak naklah pandang rendah pada sesebuah negara lain. Semua negara kalau rajin mencari peluang pembangunan yang bagus, mereka akan maju ke hadapan. Okay? Terusnya kita cuba bayangkan juga antara kalau Malaysia dengan Korea kurang melakukan kerjasama ni, apa akan terjadi? Impact dia tak sebesar antara Malaysia tak buat kerjasama dengan negara jiran. So kita kena berbaik dulu dengan negara-negara jiran, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei. Kita kena baik dengan negara-negara sekeliling ni supaya benda-benda ni tidak terjadi. Keselamatan terutamanya kita kena utamakan. So lebih penting dan lebih kritikal jika kita abaikan kerjasama dengan masyarakat di sekeliling negara Malaysia. Okey, itu saja untuk part 2. Kita akan bertemu lagi. Sekian, terima kasih.